Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih, edisi Rabu 12 Oktober 2022 bersama saya Aziz dan Alam. Dapatkan maklumat yang terkini dan sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan syarian Berita RTM. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Polis menafikan berlaku kes penculikan atau cubaan menculik kanak-kanak di daerah Alor Gajah sebagaimana didakwa dalam satu rakaman suara yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp baru-baru ini. Ketua Polis daerah Alor Gajah Superintendent Arsyad Abu berkata hasil semakan pihaknya mendapati mesej palsu daripada rakaman suara meminta orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan penculikan itu dipercayai sudah tular pada 2016 tetapi kembali diulang siar oleh pihak tidak bertanggungjawab. Ujarnya rakaman suara itu mendakwa kanak-kanak terbabit diculik dan dilarikan dengan menggunakan kereta jenis Proton Iswara berwarna putih serta bercermin gelap dari Pengkalan ke Melaka pindah. Katanya lagi mesej itu juga mendakwa pihak berkuasa sedang mengesan kanak-kanak dan kenderaan terbabit serta meminta orang ramai membuat laporan polis jika mengetahuinya. Beliau sekaligus meminta masyarakat tidak sewenang-wenangnya menyebarkan berita palsu dan perlu merujuk pihak polis bagi mendapatkan maklumat tepat. Baik, Bursa Malaysia Berhad menegaskan kebelakangan ini berlaku peningkatan laporan berkaitan penipuan pelaburan dengan skamer atau penipu dalam talian didapati telah menyalahgunakan nama dan logo Bursa Malaysia serta mengaku sebagai kaki tangan bursa itu. Justru pengawal selia bursa saham itu menasihati orang ramai agar lebih berhati-hati apabila didekati oleh pihak yang mengaku mempunyai pengesahan dari bursa atau sebagai kaki tangannya dan hanya mengikuti saluran media sosial rasmi Bursa Malaysia. Dengan menggunakan saluran Telegram, skamer ini menyalahgunakan nama dan logo Bursa Malaysia untuk memperdaya orang awam dengan mempromosikan skim cepat kaya dalam bentuk pelaburan untuk mendapatkan dana daripada peserta. Bursa Malaysia sama sekali tidak mengiktiraf atau memberi kebenaran untuk aktiviti tidak berlesen seperti ini. Dan sekiranya anda menemui saluran Telegram lain yang menggunakan nama Bursa Malaysia, semak dan sahkan dengan Pusat Khidmat Bursa Malaysia di talian yang disediakan. Baik, Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NAKMA mengesahkan isu tular mengenai empangan kenyir Hulu Terengganu yang didakwa akan pecah berikutan bakal menerima taburan hujan lebat tahun ini sebagai palsu. NAKMA melalui satu kenyataan menasihatkan orang ramai tidak terpengaruh dengan isu itu, sebaliknya mengesahkan beberapa paparan tersebar di media sosial adalah berkaitan latih amal pelan tindakan kecemasan empangan kenyir yang diadakan pada 26 hingga 29 September lalu. Katanya semua agensi termasuk anggota komuniti perlu peka terhadap semua risiko rencana bagi memastikan tahap kesiapsiagaan berada pada tahap tertinggi. Dalam pada itu, jelas NAKMA selaku agensi peneraju dalam pengurusan bencana negara, pihaknya sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan dalam menganjurkan pelbagai program latih amal. Jelasnya lagi, ia bertujuan meningkatkan keupayaan semua pihak supaya sentiasa bersedia untuk melaksanakan operasi berkaitan bencana dengan berkesan di samping berdaya tahan terhadap bencana. Juga Polis Diraja Malaysia PDRM sudah bersiap siaga bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang akan diadakan pada bila-bila masa dari sekarang. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata pihaknya mengambil maklum pengumuman oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memaklumkan bahawa Parlimen ke-14 dibubar Isnin lalu bagi memberi laluan untuk PRU 15 diadakan. Ujarnya PDRM bersiap siaga bagi menghadapi pilihan raya yang bakal berlangsung dan akan menggerakkan 94,411 pegawai dan anggota daripada 120,557 warga pasukan untuk penugasan berkaitan. Katanya lagi pada masa sama PDRM juga akan bekerjasama erat dengan semua agensi terutamanya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi memastikan proses pemilihan demokratik di Malaysia berjalan lancar. Kenyataan Akhil Sani itu menyusul selepas pengumuman pembubaran Parlimen oleh Perdana Menteri.
Bagi tahun 2019 hingga 2020, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM telah menerima 29 aduan berkaitan jenayah penipuan syarikat atau perniagaan tidak berdaftar, termasuk kes penipuan pinjaman tidak wujud. Oleh demikian, berikut merupakan beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan anda menjadi mangsa seterusnya. Langkah pertama adalah dengan memastikan syarikat atau perniagaan adalah berdaftar dengan SSM. Dan langkah kedua adalah memastikan pinjaman dibuat hanya dari syarikat atau perniagaan yang mempunyai lesen dari Bank Negara Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Manakala langkah yang terakhir, pastikan tiada pembayaran dibuat ke akaun peribadi, syarikat atau perniagaan tidak berkaitan dengan pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Juga waspada dengan sebarang tawaran yang terlalu baik atau menguntungkan, sama ada tawaran barangan, kerja pelaburan, hadiah atau pinjaman. Antara modus operandi skamer untuk memancing mangsa adalah dengan mengumpan mangsa dengan tawaran yang lumayan murah dan menguntungkan. Skamer kemudian akan mendesak mangsa untuk segera membuat bayaran dengan pelbagai alasan seperti peluang hanya sekali. Jika lambat akan terlepas serta pelbagai alasan lain sehingga mangsa tersedal telah ditipu. Sentiasa amalkan sikap berhati-hati serta tidak mudah percaya pada tawaran too good to be true kerana anda mungkin adalah mangsa penipuan skamer. Baik, pastikan sahih. Berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Minggu ni tempat sama lagi. Minggu ni lain. Ada pameran kementerian sama agensi. Ada Carnival Kerjaya sama isukan. Jualan IKF ada. Sukan rakyat pun ada. Siapa boleh pergi? Semua boleh pergi. Kita kan satu keluarga. Tapi kat mana? Di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, Negeri Melaka. 14 hingga 16 Oktober. 9 pagi sampai 9 malam. Di Pusat Carangan Antarabangsa Melaka. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Baik, ini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita ke segmen Semasa. Pembubaran Parlimen ke-14 adalah bagi mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan hanya mampu berfungsi dengan baik melalui kebersamaan dan kesepakatan dalam memberi perkhidmatan dan manfaat terbaik kepada keluarga Malaysia. Namun wujud ketidakharmonian dalam kabinet yang boleh menjejaskan kepentingan rakyat. Ini dapat dilihat daripada tindakan 12 menteri mengutus warkah kepada Yang di-Pertuan Agong
Terengganu. Tindakan tersebut jelas membelakangkan institusi Perdana Menteri yang pelantikannya telah diperkenan Seri Paduka Baginda sekaligus mengikis semangat solidariti dalam pentadbiran kerajaan. Malah sejak akhir-akhir ini ada dalam kalangan jemaah menteri membuat kritikan secara terbuka terhadap keputusan dan dasar kerajaan. Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN bersetuju tema utama Manifesto Gabungan Politik itu pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 ialah kestabilan dan kemakmuran. Setiausaha Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN yang berlangsung di Menara Dato' On di sini semalam. Ujarnya BN komited untuk memastikan kebajikan rakyat diperkasa dan kedaulatan negara terus terpelihara dengan penawaran polisi bersifat pro-rakyat dalam memacu pembangunan sosioekonomi yang mampan dan juga menyeluruh. Beliau juga berkata perundingan pembahagian kerusi antara parti komponen dan sahabat BN adalah dimuktamad. Jelasnya lagi, Dewan Tertinggi bersetuju dengan usaha untuk mengetengahkan calon baharu yang mempunyai nilai boleh menang, boleh diterima dan disenangi serta berazam untuk mencapai 30% calon wanita. Zamri berkata selain itu, mesyuarat Dewan Tertinggi BN mengarahkan semua jentera parti bagi membuat persiapan bagi menghadapi PRU15 di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri di UN. Calon Bersatu Sabah yang bertanding dalam Pilihan Raya Umum ke-15 akan menggunakan simbol Gabungan Rakyat Sabah GRS, kata Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin berkata walaupun menggunakan logo GRS, kemenangan calon itu akan dikira sebagai kemenangan bersatu kerana ia adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional PN. Dia berkata pihaknya menyerahkan sepenuhnya perkara itu kepada kebijaksanaan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Haji G. Nur yang juga Ketua Menteri Sabah, Badan Kepimpinan Bersatu Negeri serta GRS bagi mencapai kata sepakat yang memberi keuntungan serta faedah kepada rakyat dan parti. Ditanya mengenai hubungan dingin antara PAS dan UMNO, Muhyiddin berkata PAS adalah parti pengasas PN dan kekal sebagai rakan kongsi penting terutama ketika menghadapi PRU15. Baik, permintaan DAP Pulau Pinang supaya keputusan tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN yang dibuat sebelum ini dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 dikaji semula akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan PH hari ini. Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mesyuarat Presiden PH pada minggu lepas memutuskan 3 negeri yang ditakbir Pakatan Harapan terdiri daripada Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan tidak akan membubarkan DUN masing-masing jika PRU15 diadakan pada tahun ini. Pandangan-pandangan selepas pengumuman ini dibuat dan selepas pembubaran Parlimen semalam, maka ada pandangan-pandangan reaksi daripada orang ramai yang lebih terutamanya di Pulau Pinang, lebih cenderung untuk pilihan raya diadakan secara serentak. Kerana rata-ratanya mengatakan bahawa mereka tak mahu keluar 2 kali. Itu salah satu pandangan daripada rakyat Pulau Pinang yang juga disiarkan secara meluas melalui media-media di Pulau Pinang. Baik, tarikh cadangan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN akan dipersembahkan kepada Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail dalam masa terdekat. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata pihaknya akan mengesyorkan agar pilihan raya negeri dapat dijalankan bersekali dengan pilihan raya umum ke-15. Beliau berkenaan pun tidak memaklumkan tarikh yang akan dicadangkan untuk pembubaran DUN. Kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja, tarikh yang bersesuaian untuk dibuat pembubaran Dewan Undangan Negeri supaya kita dapat mengadakan pilihan raya negeri bersekali dengan pilihan raya umum di peringkat persekutuan, insya-Allah. Dalam masa yang terdekat, insya-Allah.
Permohonan sebagai pemerhati bagi pilihan raya umum PRU ke-15 dibuka bermula semalam dan akan ditutup pada 21 Oktober depan. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Ikmaruddin Ishak menerusi kenyataan memaklumkan permohonan sebagai pemerhati yang mewakili organisasi adalah tertakluk pada syarat-syarat yang ditetapkan. Jelasnya pemerhati dibenarkan untuk membuat pemerhatian bagi proses-proses pilihan raya seperti proses penamaan calon, berkempen, mengundi awal, proses mengundi dan pengiraan undi serta penjumlahan undi sehinggalah pengisytiharan di keputusan pilihan raya. Katanya lagi SPR mengingatkan mereka yang berminat untuk menyertai program ini supaya mengemukakan permohonan sebelum tarikh tutup permohonan menerusi portal SPR di alamat spr.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut dan memuat turun borang permohonan. Baik, Kementerian Kesihatan sedang berbincang dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai prosedur operasi standard SOP Pilihan Raya Umum ke-15 yang selamat daripada COVID-19. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata perbincangan itu termasuklah untuk membenarkan individu dijangkiti COVID-19 yang dikuarantin di rumah untuk turun mengundi. Apabila saya melihat bahawa keadaan COVID sudah pun terkawal, saya telah memaklumkan kepada TKP, Datuk Dr. Yati, bahawa pandangan saya yang perlu dibincang di peringkat pegawai adalah kita tak perlu ada lagi sekatan-sekatan yang seperti mana yang kita ada di Johor. Maksudnya kempen seperti biasa. Kesatuan Rugby Malaysia semalam memaklumkan kejohanan Rugby Piala Agong 2022 terpaksa ditangguhkan pada tarikh lain susulan pengumuman pembubaran Parlimen Isnin lepas. Pengarah Kejohanan Pertandingan Kesatuan Rugby Malaysia MRI Fahmi Jalil menyatakan keputusan itu dibuat kerana menunggu tarikh pilihan raya oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam masa terdekat. Beliau turut memaklumkan kejohanan itu akan tetap berlangsung pada tahun ini walaupun menghadapi cuaca buruk dan mengambil kira faktor lain. Akan dijalankan walaupun ambil kira juga dengan keadaan cuaca yang diramalkan akan berlaku pada hujung tahun ini, tapi kita akan ambil kira secara bersegi teknikal dan juga persiapan pasukan. So kita akan tetap jalankan juga Piala Agong untuk tahun 2022 ni. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan pentadbiran kerajaan negeri Penggal ini diteruskan supaya dapat memfokuskan usaha menjamin kesejahteraan rakyat Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dalam satu kenyataan berkata perkara itu dititahkan ketika beliau menghadap Sultan Sharafuddin di Istana Bukit Kayangan di sini dalam sesi menghadap berjadual. Dalam sesi menghadap itu, beliau telah menyembah maklum komitmen dan persiapan kerajaan negeri dalam menepani kemungkinan situasi banjir di negeri itu. Usaha pemulihan ekonomi, bantuan kebajikan serta persiapan belanjawan Selangor 2023 yang akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri di DUN tahun ini. Ketika ditemui pemberita selepas majlis menghadap itu, Amiruddin berkata tidak ada permintaan untuk pembubaran DUN Selangor dipersembahkan kepada Sultan Sharafuddin. Baik, golongan belia antara yang bakal mendapat manfaat besar dalam bajet 2023 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Parlimen pada Jumaat lalu. Ia termasuk peluang untuk memiliki kediaman sendiri dan menjalankan aktiviti keusahawanan. Melalui bajet 2023, kerajaan memperuntukkan sebanyak 367 juta bagi program perumahan rakyat PPR untuk manfaat 12,400 bakal penghuni baru. Selain itu, 4,250 unit rumah di bawah program Rumah Mesra Rakyat turut akan dibina melibatkan peruntukan sebanyak 358 juta ringgit. Bagi pengurusi Majlis Belia Daerah Padang Terap, Muhammad Jasnizam Husni, peruntukan yang besar tersebut menunjukkan keprihatinan dan keseriusan kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memastikan rakyat segenap lapisan dapat memiliki dan mendiami rumah sendiri. Beliau berkata inilah yang ditunggu-tunggu anak muda yang mana ramai belia pada hari ini tidak mempunyai rumah sendiri.
Baik, lebih 60% daripada kira-kira 400 usahawan kecil dan sederhana di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Bandar Baru aktif menggunakan aplikasi digital bagi memasarkan produk dan perkhidmatan masing-masing. Ia merupakan satu perkembangan yang positif kerana pelaburan digital amat penting dalam proses pemulihan ekonomi. DUN Bandar Baru Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur berkata, sejak COVID-19 melanda negara pada awal tahun 2020, kebanyakan aktiviti perniagaan para usahawan di kawasan itu bukan sahaja terjejas teruk, malah ada yang terpaksa gulung tikar. Namun kesan daripada pandemik COVID-19 menyebabkan sebahagian besar usahawan kini beralih arah dengan menggunakan platform digital untuk menjual produk masing-masing. Usaha tersebut nyata memberi impak yang positif dan kebanyakan peniaga kembali bangkit. Baik, keluarga mangsa kemalangan membabitkan seorang wanita bersama bayinya terkejut namun reda dengan kematian dua beranak itu dalam kemalangan di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands, Ipoh tengah hari semalam. Ibu mangsa Nur Ashikin Ahmad, 50 tahun berkata, kali terakhir dia berjumpa anaknya Nur Syaira Muhammad Fadil, 23 tahun adalah pada pagi Ahad selepas membelikan juadah makanan tengah hari. Beliau berkata anak dan menantunya sering ke Cameron Highlands dengan menunggang motosikal berkuasa tinggi namun kali ini menaiki kereta kerana membawa bersama bayi mereka. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta Pro 2 Myvi dinaiki keluarga itu dari arah Cameron Highlands sedang menuruni bukit di sebuah selekoh sebelum bertembung dengan kereta Mercedes-Benz yang dipandu seorang lelaki yang hanya cedera ringan. Baik, pastikan sahih berehat lagi. Kita akan kembali lagi selepas ini. Adakah di kalangan keluarga anda mempunyai tanda-tanda batuk sebegini? Mungkin juga di kalangan rakan sepejabat anda. Mungkin juga sahabat anda. Sahabat anda ini disahkan dijangkiti TB. Anda merupakan kontak pesakit TB. TB merupakan penyakit yang berjangkit. Kuman TB boleh merebak melalui udara semasa pesakit batuk atau bersin. Jalani ujian saringan. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Baik, ini kembali dan kita teruskan pastikan sahih dengan segmen notifikasi. Baik, kepada mereka yang ingin mengetahui mengenai kesihatan mental dan juga stigma yang sering dilontarkan, anda boleh ikuti Bicara Diary Rawan bersama dengan Dr. Nur Ashikin Ibrahim iaitu pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia pada malam ini jam 9 malam.
Baik, tinggal 2 hari sahaja lagi bagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang kini diadakan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh Melaka pada jam 9 pagi hingga 9 malam dari 14 hingga 16 Oktober. Berbagai program dan juga aktiviti menarik akan dianjurkan buat para pengunjung bukan sahaja di Melaka tetapi mereka yang berada di sekitarnya. Baik, musim hujan kembali. Pastikan anda hapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dan juga melakukan pembersihan di kawasan rumah dan juga kawasan-kawasan kejiranan anda. Ketahuilah bahawa tiada Aedes, tiada denggi, chikungunya dan juga Zika. Baik, My Cekup Belia, bengkel pemerkasaan digital yang akan diadakan pada 15 Oktober 2022 iaitu pada hari Sabtu dari jam 7.30 pagi hingga 2 petang. Tempatnya adalah di Makmal Komputer, aras bawah Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Kuching Sarawak, KM22 Jalan Matang 93050 Kuching Sarawak, dan juga pegawai pendidikan pengajian tinggi Kolej Komuniti Kuching akan terlibat penempatan pekerjaan bersama majikan. Baik, larangan penggunaan logo halal pada barang dan di premis sehingga menerima surat kelulusan yang sah dari JAKIM ataupun MAIN jika sijil pengesahan halal Malaysia ditarik balik atau telah tamat tempoh, dan juga pengiktirafan jika pengiktirafan Badan Pensijilan Halal Luar Negara telah dibatalkan atau telah tamat tempoh, dan mana-mana peniaga yang menyalahgunakan penanda logo halal boleh disiasat dan juga dikenakan tindakan di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Baik, ini adalah etika penggunaan logo halal. Ketahuinya bahawa hanya menggunakan logo halal yang diluluskan JAKIM atau Badan Pensijilan yang diiktiraf oleh JAKIM, dan juga mempamerkan logo halal dalam iklan makanan, minuman, barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Yang tiga, menggunakan logo halal yang masih dalam tempoh dan tempoh sah sahaja. Dan yang terakhir, reka bentuk dan saiz logo halal yang digunakan haruslah menempati saiz dan juga spesifikasi yang didaftarkan di bawah Akta Cap Dagangan 1976 JAKIM ataupun MAIN. Baik, maklum dan tambah perlindungan penghantaran. Apa yang anda boleh gunakan? Pengguna disarankan untuk menyemak dengan penyedia perkhidmatan kurier mengenai barang yang boleh diberi perlindungan tambahan. Apakah faedah yang anda boleh dapat? Perlindungan penghantaran daripada risiko-risiko tertentu, dan juga bayaran perlindungan tambahan pada kadar yang rendah sehingga 2.5%, dan juga perlindungan sehingga RM10,000 daripada nilai barang. Ia juga mudah, cepat dan juga berpatutan. Dia juga tertakluk kepada terma dan syarat penyedia perkhidmatan kurier. Baik, pemberitahuan agar anda bertindak segera jika anda syak yang anda telah memuat turun aplikasi hasad ataupun malware seperti fail APK. Anda perlu lakukan 3 tindakan yang berikut. Yang pertama, buang aplikasi yang disyaki merupakan aplikasi hasad itu. Tukar kata laluan akaun bank anda, dan yang terakhir, laporkan sebarang transaksi yang mencurigakan kepada bank anda dan juga membuat laporan polis bagi membantu siasatan. Baik, sementara dengan bajet 2023 pakej remaja keluarga Malaysia, pelan data internet RM30 untuk tempoh 3 bulan kini dilanjutkan sehingga April 2023. Baik, sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih. Teruskan bersama saya juga esok jam 3.30 petang. Dengan itu, saya Aziz Ana Alam. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.